Hola guys, okey, kita masih lagi dalam topik pemfaktoran dan pecahan algebra 2.2 pemfaktoran. Okey, kali ini kita nak masuk kepada pemfaktoran. Sebelum ni kita kepada kembangan. Okey, pemfaktoran. Apa yang dimaksudkan dengan pemfaktoran? Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Maksudnya dia terbalikkan daripada kembangan. Kalau kita kembangkan dia, okey, kalau kita nak terbalik semula pergi pada atas asal, dia adalah dipanggil pemfaktoran. Okey, contoh dia kat sini. Okey, tengok ni. Okey, tips dia ni. Okey, kalaulah kita ada bentuk macam ni, soalan asal. A, lepas tu kurungan A tambah B. Lepas tu dia suruh kembangkan kan. Kalau kita kembangkan A darab A, kita dapat A kuasa 2. A darab B, AB. Betul? Ni, yang ni. Okay, cikgu contoh ni. Ini A darab A, kita dapat A kuasa 2. A darab B, AB. Kita letak tambahkan. Jadi inilah kembangan kan. Okey, kalau pemfaktoran maksudnya daripada A kuasa 2 tambah AB ni, dia patah balik jadi benda macam ni. Inilah dinamakan pemfaktoran ni. Dia jadi bentuk ni balik. Okey, daripada bentuk kembangan, dia patah balik kepada bentuk asal. Okey. Okey, kita ada contoh soalan dia. Faktorkan bagi 3P. Okey, faktorkan 3P. Soalan dia 3P saja. Ada satu sebutan saja. Jadi 3P ni, apakah sifir yang boleh menghasilkan 3P? Okey, sifir yang menghasilkan 3P adalah sifir 1. Okey, sifir berapa lagi? Sifir 3, sifir P. Dan ada satu lagi 3 darab P. Jadi, maka faktor bagi 3P ialah 1, 3P dan 3P. 1, 3P dan 3P. Kenapa 3P cikgu? Okey, kenapa? Okey, kenapa jadi 3P? 1 sifir untuk 3P. 1 kali 3P, 3P, betul? Okey, lepas tu 3P, kita boleh gunakan sifir 3 untuk menghasilkan 3P. Maksudnya sifir apa yang boleh dibahagi dengan 3P? 3 boleh kan? 3P boleh dibahagi dengan P? Boleh. Okey, 3P bahagi dengan 3P boleh? Boleh, sebab 3P bahagi dengan 3P kita dapat 1. Jadi inilah semua sifir yang boleh menghasilkan 3P. Maksudnya pemfaktoran ni sifir apa yang digunakan untuk menghasil sebutan tersebut. Sifir apakah yang digunakan untuk menghasilkan sebutan 3P. Sifir 1, 3P dan 3P boleh menghasilkan 3P balik. Ini untuk satu sebutan sahaja. Okey, kita tengok kepada yang ni kamu kena salin ya. Okey, kita tengok. Kalau dia ada lebih daripada satu sebutan. Okey, kita masuk kat sini. Kat sini dia ada lebih daripada satu sebutan. Dia ada 2 sebutan. Okey, dalam pemfaktoran ni dia ada kaedah-kaedah tertentu. Okey, kaedah pertama kita gunakan kaedah sepunya. Kaedah sepunya ialah faktor bagi sebutan algebra yang membahagi dengan tepat 2 atau lebih sebutan. Jadi satu sebutan kan, yang ni kita ada 2 atau lebih sebutan. Jadi kita gunakan kaedah faktor sepunya. Okey. Lepas tu kalau kadang soalan dia minta faktor sepunya terbesar bagi semua faktor sepunya tu tadi. Maksudnya ni ada faktor sepunya. Kita pergi pada soalan. Yang ni kamu sana dulu. Mungkin kamu tak faham ayat dia. Okey. Tengok soalan A di mana dia suruh senaraikan semua faktor sepunya. Okey, maksudnya 6H dengan 4GH ni. Okey, 6H sifir apakah yang menghasilkan 6H? Macam tadilah kita nak memfaktorkan ni, kita kena cari sifir apa yang boleh menghasilkan 6H. Sifir apakah yang menghasilkan sebutan tu. Sekarang dia ada 2 sebutan. Ada 2 sebutan. Okey, jadi kita tengok. Satu ialah faktor bagi semua sebutan algebra. Maksudnya satu tu adalah
sifir dia. Maksudnya 1 ni boleh menghasilkan 6, betul? Betul. Okey, jadi 6H apa lagi sifir yang boleh? 2 boleh kan? Okey. Lepas tu apa lagi yang boleh? 3 pun boleh. Lagi 6 pun boleh. Lagi H pun boleh. Betul? Okey, kat sini pula. Okey. Sifir apa lagi yang boleh kat sini? Sifir 4GH. Okey, kita tengok balik 6H ni. Sifir apa lagi yang boleh? 6H pun boleh kan? 6H pun boleh. Lagi sifir apa lagi? 6H. 3H pun boleh. 2H pun boleh. 2H, 3H, 6H. Okey. Maksudnya sifir-sifir ni boleh menghasilkan 6H. Okey, kalau yang ni pula 1, 4, GH. Okey, silap. Kita tak boleh buat 1, 4, GH. Okey, kenapa? Sebab sifir 4 ni boleh menghasilkan 2 juga. Cikgu potong balik. Minta maaf. Iaitu sifir 1 boleh, sifir 2, sifir 4, sifir G, sifir H. Boleh lagi 2 G pun boleh. Okey, 2 H pun boleh. 4 G pun boleh. 4 H pun boleh. Okey, apa lagi yang boleh? Itu dia. Jadi kita tengok daripada semua faktor-faktor ni yang menghasilkan sifir masing-masing, faktor sepunya maksudnya faktor yang sama antara dua sebutan tersebut. Dua sebutan 6H dengan 4GH. Apakah sifir yang digunakan sama? Sifir 1 yang sama. Sifir 2 yang sama. Sifir apa lagi? 3 ada. Bawah tiada 3. 4 ada atas. Tiada. 6. Okey, kita tengok atas 6. Bawah ada 6. Tiada. H ada. Ada H atas. Bawah pun ada H. Okey. Sifir apa lagi yang sama? Kamu tengok kat sini. 6. Sini ada 6. Tiada. 3 ada. Tiada. 3H. Tiada. 2H. Ada 2H. 2H. Jadi faktor sepunya 6H 4GH ialah 1, 2H dan 2H. Okey, jadi kita ada 4 faktor sepunya bagi 6H dengan 4GH. Sifir apakah yang menghasilkan 6H? Sifir apakah yang menghasilkan 4GH? Lepas tu kamu cari sifir yang sama, sepunya. Ini macam topik tingkatan 1 dulu yang kita belajar faktor sepunya. Cuma dekat sini dia menggunakan ungkapan algebra. Okey, dia ada G, dia ada H, dia ada X, dia ada Y. Itu dia beza dia. Okey. Ini kalau kamu nak guna kaedah ni, cikgu ajar kamu guna kaedah yang satu lagi. Okey, guna kaedah faktor sepunya terbesar. Tapi kita bukan nak cari faktor sepunya terbesar, kita nak cari faktor sepunya. Okey, kamu guna kaedah ni. Okey. Cikgu lagi suka guna kaedah ni, lagi senang dan cepat. 6H 4GH. Okey. Daripada dua, yang ni nanti kita buat next slide. 6H dengan 4GH ni, sifir apa yang menghasilkan 6H dengan 4GH? Kita gunakan sifir paling rendah iaitu sifir 2. Kalau sifir 1 tetap 1 kan. Okey, 2. 6H bagi 2, 3H. Okey, yang ni pula akan dapat 2GH. Okey. Okey, sifir apa lagi? Kita boleh mati. 3 tak boleh. H boleh. H. Yang ni dapat 3. Yang ni dapat 2G. Okey. Ada lagi? Boleh matikan lagi. 3 dengan 2G. Tak boleh sudah. Okey, jadi faktor sepunya dia adalah 1. 1 tetap. Okey, walaupun dia tak tulis kat sini tiada 1. Kita tengok sini. Kita tengok benda yang kat sini. Okey, jawapan dia 1.
2H lagi 2 kali H. 2H. Lagi pendek kan berbanding yang sebelah. Yang sebelah ni kamu kena senaraikan satu persatu. Lepas tu kamu kena bulatkan apa yang sama. Sebutan atas dengan sebutan bawah faktor yang sama. Jadi faktor yang sama tu dinamakan faktor sepunya. Faktor yang sama menghasilkan sebutan tersebut. Okey, ini faktor sepunya juga. Kita guna kaedah pembahagian berulang macam ni. Jadi jawapan tepi ni kita ambil, kita tulis balik. Satu, walaupun tiada kat tepi ni satu, kita tetap tulis satu. Dua, dia ada dua, dia ada H. Datang dari mana 2H ni? 2H ni kita darab apa yang ada kat sini lagi. 2 kali H, 2H. Jadi 1, 2H dan 2H. Jadi itu adalah untuk faktor sepunya bagi 6H dan 4GH. Okey, kita pergi kepada soalan B pula. Okey, soalan B. Yang ni. Okey, iaitu 9C kuasa 2 D. Lepas tu kita ada 3D kuasa 2 E. Kita ada 6D E F. Okey. Kalau yang ni, sifir yang kita ada adalah sifir 1, sifir 3, sifir 9, sifir C kita boleh, sifir D pun boleh. Okey, sifir apa lagi boleh ni? 3. Okey, 3C pun boleh. Lepas tu 3D pun boleh kan? Okey, banyaklah susah guna cara ni. Okey, bagi cikgu agak sukar untuk menggunakan kaedah panjang-panjang jenis sebab kita nak tulis panjang-panjang macam tu. Okey. Jadi kita tak perlu guna kaedah ni. Kamu guna kaedah ni terus. Yang cikgu ajar ni. Yang ni lagi senang. 9C kuasa 2D. Okey, kita ada 3D kuasa 2E. Satu lagi 6D E F. Okey. Kita gunakan kaedah fakta pembahagian berulang. Okay, soalan ni ada dalam buku teks dah pun sebenarnya. Dia ada cara ajar, cara untuk senaraikan macam yang soalan ni. Kita kena senaraikan semua panjang-panjang macam ni. Macam ni agak leceh lah sikit. Panjang kan? Okay. Guna kaedah macam yang cikgu ajar ni. Pembahagian berulang ni lagi mudah. Okay, kita tengok sifir apa yang boleh membahagikan ketiga-tiga benda sebutan ni. Okay, sifir 2 boleh. 9 mana boleh 2. Sifir 3 lah. Okey, 3. Ini 9 bahagi 3, 3. Okay, ini kita akan dapat D. Kuasa 2 E. Ini kita dapat 2 D E F. Okey. Betul. Sebab kita dah bahagi dengan 3. Okey. Kita tengok sifir apa yang boleh lagi. 3. Yang ni tak boleh 3. Ni tak boleh 3. C boleh. Sini tak boleh C. Sini tak boleh C. E. E. Tiada juga. Ada D je. Okey, kita boleh guna D. Yang ni tinggal lagi. 3C kuasa 2. D bahagi dengan D. Kita tinggal 3C kuasa 2. Yang ni pula. Tinggal 1D. Kenapa ada ni? Sebab D ni ada 2. Bila bahagi 1D, tinggallah 1D. Betul? Yang ni D akan jadi hilang 2EF. Okey. Boleh kecilkan lagi ke? Okey, pembahagian berulang. Okey, 3 tak boleh, C sana tak ada C. Jadi tak boleh dah kan? Okey, jadi faktor sepunya kita tulis macam ni. Faktor sepunya bagi ni lah. 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6D E F ialah berapa? 1 kena tulis. Ni. 1 ialah faktor bagi semua sebutan algebra. 1 tu tetap faktor sepunya. Okey, 1. Lagi apa lagi? 3. 3. Lepas tu D. Ada lagi? 1, 3D. Jangan lupa, walaupun kita cari jawapan dekat sini. Macam yang tadi kat sini,
kita ambil 2 dengan H, iaitu 1, 2H dan 2H. Kat sini 1, 3, D dan 3 T, sebab 3 kali D. Jadi faktor sepunya bagi 3 sebutan tersebut adalah 1, 3, D dan 3D. Lagi senang, lagi cepat untuk kita faktorkan bagi ketiga-tiga tersebut. Kita cari faktor sepunya dia menggunakan kaedah pembahagian berulang berbanding yang kita menyenaraikan semua satu persatu. Kalau nak senarai satu-satu ni panjang ni lagi ni. Boleh menghasilkan 9C kuasa 2D ni satu-satu kamu kena senarai panjang-panjang. Lepas tu kamu kena bulat satu persatu. Okey, guna kaedah ni pun boleh. Okey. Okey, sekarang menentukan FSTV iaitu faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar ni kita guna kaedah pembahagian berulang. Benda yang sama seperti faktor sepunya, cuma jawapan dia tu faktor sepunya terbesar adalah sifir apakah yang paling besar dalam pembahagian berulang tu tadi. Okey, contoh 6H. Okay. Kita buat yang A ni dulu. 6H 4GH. Okey, kejap Okey. Minta maaf. Kita buat yang ni 6H 4GH. Okay. Sifir apa yang boleh menghasilkan 6H? Sifir 2. Kita guna sifir paling rendah dulu. Jadi 3H. Ini dapat 2GH. Sifir apa lagi? Sifir H. Jadi tinggallah 3. Yang ni tinggal lagi 2G. Boleh matikan lagi? Dah tak boleh. Tinggallah jawapannya adalah 2 dan H. 2 dan H kan. Jadi faktor sepunya terbesar dia adalah 2 dan H kan. Jadi kita nak cari jawapan dia. Jawapan dia adalah FSTV 6H dan 4GH ialah 2H. Kenapa 2H? Okey, cikgu ulang balik. Faktor sepunya terbesar ni yang kita cari ni, kita guna kaedah seperti yang kita belajar sebelum ni, iaitu kaedah cari faktor sepunya. Cuma faktor sepunya ni kita senaraikan satu persatu. Kemudian yang tepi ni juga, iaitu mesti ada satu, tu jawapan sini, lepas tu kita darabkan dia. Tapi untuk faktor sepunya terbesar pula, guna kaedah pembahagian berulang juga. Cuma kita cari sifir yang paling besar, iaitu sifir paling besar. Contoh kalau faktor sepunya yang ni kan. Okey, faktor sepunya yang ni adalah 1, 2, H dan 2H. Ini adalah faktor sepunya bagi dua sebutan 6H dan 4GH. Jadi faktor sepunya terbesar dia adalah faktor sepunya. Maksudnya sifir paling besar ni paling kecil. Sederhana paling besar adalah 2H. Jadi jawapan dia adalah 2H. Macam tu je. Jadi faktor sepunya terbesar adalah 2H. Tolong beza faktor sepunya dengan faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya ni yang banyak-banyak. Faktor sepunya terbesar paling besar. Yang ni pula kita buat ini. 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6DEF. Okey, sifir 3. Yang ni akan dapat 3C kuasa 2D. Ni D kuasa 2E. Dia ni akan dapat 2DEF. Okey. Lepas tu sifir apa lagi kita boleh matikan? Sifir 3 dah tak boleh. Sifir D. Okey, yang ni 3C kuasa 2. Yang ni dapat DE. 2EF. Okey. Ni soalan yang sama. Ni soalan yang sama yang ni. Soalan yang B ni. 9C kuasa 2, 3DE, 6DEF. Benda yang sama. Okey. Jadi faktor sepunya FSTV 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF ialah apa dia? Iaitu ni.
iaitu 3D. Jawapan dia. Faktor sepunya terbesar adalah 3D. Kita ambil yang paling besar, iaitu kita darab yang tepi tu. Kalau dia ada 3, contohlah sini ada E kan, contoh ada satu lagi kita boleh mati. Okey, E. Jadi jawapan dia 3DE. Kamu darab semua yang apa ada kat sini. Kalau ada sifir 4 sini, maksudnya 3 darab D darab 4. Jadi 3 darab D 3D. 3D darab 4 12. Jadi 12D. Macam tu. Kamu darab apa yang sebelah tepi ni. Okay, kalau faktor sepunya, kamu senaraikan apa yang sebelah tepi ni. Lepas tu, kamu darab lagi apa yang ada sebelah tepi ni. Tolong beza ya, faktor sepunya dengan faktor sepunya terbesar. Okey. Lepas tu, kita nak memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Okey, kalau yang ni pula, kamu kena faham dia punya identiti dia ni. Okey. Cuba tengok identiti yang ni. Kalau bentuk macam ni, kalau kita kembangkan dia jadi macam ni kan. Ni. Yang ni kita belajar sebelum ni. Kalau tambah dia jadi macam ni. Kalau tolak dia akan jadi tolak dua-dua. Tapi kalau dia kuasa dua dalam, kuasa dua ni lain. Kuasa dua sini, kuasa dua dekat Y, dia akan jadi satu tambah, satu tolak. Okey. Untuk soalan ni, okey, kamu kena faham betul-betul yang ni. Ya, soalan A. B kuasa 2 tolak 1. Okay, B kuasa 2 tolak 1 ni. Okay, macam mana kita nak faktorkan dia? Okay, nak faktor ni, mula-mula sekali kita kena cari faktor yang dekat luar dulu. Apa yang boleh kita letak kat luar dulu? Okay, contoh lah. B kuasa 2. Ni kita boleh ni letak B luar ni. Boleh ke? Tak boleh. Kenapa? Cuba kamu kembangkan balik. Yang ni darab ni. Ni dapat B kuasa 2. Lepas tu yang ni darab ni. Ni akan ada B darab negatif 1. B darab negatif 1 jadi negatif B. Jawapan jadi B kuasa 2 tolak B. Tengok, kamu kembangkan jadi ni balik tak? Tak jadi kan? Maksud pemfaktoran ni dia terbalikkan daripada kembangan ni, kita patah balik ke belakang, sama ke? Tidak sama. Jadi kita tak boleh letak B dekat luar. Kalau letak B dekat luar, dia akan jadi B kuasa 2 tolak B. Kalau kita darab balik, tak sama seperti asal, di mana yang asal B kuasa 2 tolak 1. Jadi tak boleh tulis yang ni. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Bila kita tak boleh guna kaedah pertama, iaitu kita letakkan faktor dekat luar, apa-apa sifir dekat luar, tak boleh. Okey. Tips dia yang pertama, tolong ingat tips. Cari sifir. Letak dekat luar. Letak dekat luar. Okey. Yang ni tak boleh. Kita dah letak sifir yang dekat luar, tak boleh. Okey, kalau tak boleh, kita guna kaedah nombor 2. Kaedah nombor 2 pula, kita cari sifir yang boleh kuasakan 2. Cari nombor yang boleh kuasa 2. Nombor yang boleh kuasa 2. Okey, yang ni tak diajar dalam buku teks. Cuma untuk kamu fahamkan macam mana kamu nak faktorkan dia, guna 2 kaedah tips ni. Tip pertama, cari sifir yang letak dekat luar. Okey, yang ni kita dah letak sifir yang dekat luar, iaitu B. Tapi tak boleh. Kalau tak satu boleh cikgu, sama je. Kalau tak satu tu maksudnya dia bukan faktor. Jadi kita kena letak selain daripada satu, iaitu nombor 2 dan ke atas, A ke B ke X ke. Jadi kat sini ada B, kita letak B kat luar. Tapi bila kita kembangkan balik, dia tak dapat balik sebutan yang sah. Jadi kita tak boleh guna letak sifir letak dekat luar kurungan. Jadi kita guna kaedah nombor 2, itu cari nombor yang boleh kuasa 2. Okey, kita ada B kuasa 2 tolak 1. Okey, yang boleh kuasa 2, apa yang boleh kuasa 2? Okey, ni 1 ni boleh kuasa 2. 1 kuasa 2 berapa?
1 kuasa 2, 1 darab 1 lah. 1 darab 1, 1 kan? Okay, boleh lah. Jadi kita buat B kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Lain ke? Cuba kamu tengok balik. 1 darab 1 tetap 1. Betul? Macam tu. 1 darab 1 tetap 1. Jadi, bila kamu jumpa bentuk macam ni, cuba tengok sini balik. Nampak? Lebih kurang sama tak? Jadi bila jadi macam tu, dia akan jadi B tambah 1, B tolak 1. Jadi inilah pemfaktoran bagi B kuasa 2 tolak 1. Di mana kita guna kaedah nombor 2, cari nombor yang boleh kuasakan 2. Jadi 1 ni kita boleh kuasa 2. Yang B ni memang dah kuasa 2 dah. Jadi kita jadikan dia bentuk macam ni. Bila dia bentuk macam ni, 1 dia ada tambah, 1 lagi dia tolak. Okey, masih lagi tak faham? Okey, kita pergi soalan B. Soalan B. Salingnya apa yang cikgu buat semua ni, B tolak 100. Okey. Mula-mula sekali, okey, guna kaedah yang macam cikgu ajar tadi. Kaedah pertama, letak sifir yang kat luar. Sifir apa? 3. Okey, kita letak 3 kat luar. 3 kali 3M kuasa 2 tolak 100 boleh ke guna sifir 3? Tak boleh kan? 9 ni dia boleh guna sifir 3 dan sifir 9. Okey, kalau letak 9 dekat luar boleh? Yang ni tak boleh pula kan? Tak boleh. Jadi tak boleh letak sifir dekat luar. Jadi bila kita tak boleh guna sifir yang kat luar, kita guna kaedah nombor 2. Okey, minta maaf. Yang ni kita tak boleh guna, letak sifir yang dekat luar tak boleh. Kaedah nombor 2, kita cari yang kuasa 2. Apa yang boleh kuasa 2 kat sini? Okey, yang ni dah memang dah kuasa 2. Okey, 9. Yang ni M dia kuasa 2 tolak 100 kan? Okey, tu kamu tengok. Kat sini 9 dengan M kuasa 2 ni kita boleh jadikan dia kuasa 2. Ni ini kuasa 2 semua. Yang ni. Betul. Cuba kamu darab balik. 3 kuasa 2, 3 kali 3, 9. M kuasa 2, M kuasa 2. Betul. Yang ni pula kuasa 2. 100, apa yang guna kuasa 2? 10. 10 kuasa 2. Boleh. Sebab 10 kalau kuasa 2 dapat 100. 3M kuasa 2. 3 kali 3, 9. Kena ingat ya, ni kuasa 2 maksudnya bukan M sahaja yang kuasa 2. 3 pun kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Kita dapat balik 9. M kuasa 2 dapat M kuasa 2. Jadi kita dah dapat bentuk macam ni. Kita tengok balik bentuk ni. Yang C ni. Bila ada kuasa 2, yang satu sebutan sini, kuasa 2, satu lagi sebutan sini, berbeza. Kalau kurungan semua, kamu tak boleh tulis macam ni. Tolak 10. Tak boleh. Salah. Lain ni. Yang ni bentuk dia tak sama seperti sebutan yang ni. Lain, tak sama. Jadi, bila dah dapat jawapan bentuk macam ni, iaitu 3M kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Okey. Jadi last sekali kita jadikan bentuk macam ni. Di mana satu ada tambah, satu ditolak. 3M tambah 10. 3M tolak 10. Jadi itulah pemfaktoran dia. Nampak tak? Kita ada dua kaedah. Kaedah pertama, kita letakkan apa faktor dekat luar. Kalau tak boleh, kita cari yang kuasa nombor 2. Kuasa. Yang boleh jadikan kuasa. Okey, tengok C. Cuba tengok C pula. 3Y kuasa 2 tolak 1, 47. Okey, C. Sifir 3. Boleh ke yang ni guna sifir 3 letak luar kan? 147 ni boleh ke guna sifir 3? Okey, minta maaf. Okey. Okey, cikgu guna kalkulator. Cuba tengok kalkulator ya. Guna 147 bahagi 3. Okey.
49. Boleh? Boleh. Jadi kita letakkan sifir 3 di luar. Okey, jadi sifir 3 di luar. Boleh kan? Sebab itulah kita kata, cikgu cakap, mula-mula sekali kita letakkan sifir di luar dulu. Kalau boleh, letakkan sifir di luar dulu. Lepas tu baru kita kuasa 2kan dia. Okey, jadi yang ni 49 tadi kan? Okey, 49. Okey, ngam. Okey, kita dah guna kaedah pertama. Kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua pula. Ini dah selesai? Belum selesai lagi. Kita guna kaedah nombor 2, kuasa 2 kan dia. Apa yang boleh kuasa 2 kat sini? 3 dah dapat. Yang ni boleh kuasa 2. Yang ni 49. Sifir apa yang boleh kuasa 2? 7. 7 darab 7, 49. Betul? Bila dah dapat bentuk macam ni. Okey, nampak tak? Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 sama seperti yang ni. Kita akan dapat 3. Okey. Darab dengan Y tambah 7. Y tolak 7. Settle. Nampak? Okey, jadi kita ada 2 kaedah tadi. Cikgu ulang balik. Yang ni. Tip pertama, cari sifir letak dekat luar. Macam ini. Cikgu letak dekat luar dulu. Bila letak dekat luar yang ni tak jadi. Sebab bila kita kembangkan balik tak jadi asal. Jadi bila tak boleh guna letak dekat luar, kita cari yang boleh kuasakan 2 iaitu 1. Kalau yang ni. Okey, yang ni soalan C ni. Kita boleh letak kat luar sifir 3 sebab bila 3 darab dengan 49 dapat 147. Jadi kita boleh guna kaedah pertama. Dah selesai kaedah pertama sampai sini. Belum selesai lagi. Kita kena gunakan kaedah nombor 2. Kaedah nombor 2 pula. Lepas tu cari yang boleh pecahkan yang kuasa 2 ni. Yang kuasa 2 ni. Kalau yang ni kita jadikan dia bentuk macam ni pula. Kuasa 2. 7 kuasa 2. Okey. Masih lagi tak clear. Kita cuba soalan D pula. Okey, soalan D. 5K kuasa 2. Cikgu harap kamu clear dah yang ni. Last kali. Okey. Sifir apa yang boleh kita letak dekat luar? Guna kaedah pertama dulu. Iaitu sifir 5. 5 boleh. Yang ni tinggal K kuasa 2. 80 bahagi 5. 16. 16. Okey, kita dah guna kaedah pertama. Letakkan sifir dekat luar. Lepas tu, kita guna kaedah nombor 2 iaitu kita cari nombor yang dalam ni boleh yang kuasa 2. 16 ni boleh kan? Dia kuasa 2 kan? Okey, jadi macam ni. Okey, kuasa 2. 4 kuasa 2. Betul? 4 kuasa 2 dapat 16 kan? Sama seperti yang ni. 49 kita jadikan dia 7. Selepas kita letakkan sifir dekat luar, lepas tu kita guna kaedah nombor 2, kita cari yang boleh jadikan kuasa 2. Okey, yang ni. Yang ni 4 pula. Last kali kita guna kaedah yang C ni iaitu X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Y kuasa 2 dia akan jadi 1 tambah 1 tolak. Jadi 5 ni tetap ada dekat luar. Yang ni pula dia ada K. Okey. Tambah 4, jangan ada kuasa 2 lagi. Satu lagi, K tolak 4. Okey, boleh? Cikgu harap kamu faham ya. Cikgu ulang balik yang pertama sekali. Kamu gunakan kaedah letakkan sifir di luar. Kalau sifir di luar tu tak boleh untuk membahagikan 80 ni, kita terus kepada kaedah nombor 2 iaitu kuasa 2 kan dia. Okey, lepas tu barulah kita pecahkan dia jadi macam ni. Okey, ni maksudnya soalan D ni dia boleh guna kaedah nombor 1, letakkan sifir di luar. Lepas letak sifir di luar, kita boleh pecahkan dia kepada kuasa 2 pula. Lepas tu last sekali kita gunakan kaedah yang C ni. Di mana bila ada kuasa 2 kiri kanan, dia akan jadi 1 tambah 1 tolak. Okey, cikgu ada satu soalan yang terakhir. Okey, sekejap ya. Kalau cikgu ada soalan yang macam sekejap, cikgu cari soalan dia. Okay, cikgu ada soalan. Kalau macam ni, A
tambah 3 kuasa 2 tolak 81. Kalau macam ni, soalan E lah. Cikgu buat yang ni. Yang ni E. Okey, kalau yang macam ni macam mana? Ini umpama seperti seperti soalan macam contohlah cikgu buat macam ni lah. A kuasa 2 tolak 81. Katakanlah A tambah 3 kuasa 2 tu, dia sama je sebenarnya bentuk dia. Bentuk dia untuk mengelirukan kamu je. Kalau macam ni, macam mana kamu selesai? Letakkan CV apa dekat luar. Tak boleh kan, A mana ada CV apa dekat luar kan. Jadi kamu terus kepada yang ni. Lepas tu yang ni kamu letak 9, betul? Macam ni kan, 9 kuasa 2. Betul. Last kali kamu akan dapat A tambah 9. Satu lagi A tolak 9 kan. Ini kalau yang bentuk macam ni. Tapi kalau bentuk macam ni pula, sama je. Benda yang sama, jadi kamu tulis balik yang ni. Kita tak boleh letak CV dekat luar. Yang ni kuasa 2. Yang ni pula jadi 9 kuasa 2. 9 kuasa 2. Lepas tu, kita tak boleh letak CV kat luar. Guna yang apa ni? Yang boleh kuasa 2. Lepas tu, apa lagi kita boleh buat? Kita jadikan dia bentuk macam ni. Ni. Tambah dengan tolak. Jadi yang ni kita akan dapat A tambah 3, 1 tambah 1 lagi tolak. A tambah 3 tolak. Ni yang beza dia tambah 9 dengan tolak 9. Sebab sini dia tolak 9 kuasa 2. Tolak 9 kuasa 2. Jadi tambah 9 tolak 9. Macam ni lah. Tolak Y kuasa 2. Jadi 1 tambah Y, 1 tolak Y. Ini tolak 9 kuasa 2, 1 tambah 1 tolak. Yang sebelah sini tetap sama, A tambah 3. Dah selesai ke belum? Belum. Jadi A tambah 3 tambah 9. Yang ni kita boleh kecilkan. Yang ni akan jadi A tambah 12. Yang ni A. Jadi tolak. Yang ni berapa? 9 tolak 3. Kita akan dapat negatif 6. Okey, sampai situ saja untuk kali ni. Jumpa lagi kita pada topik yang seterusnya. Nanti cikgu akan ajar pendarapan berulang pula. Pendarapan silang berulang pula. Pendarapan silang. Cara pemfakturan menggunakan kaedah pendarapan silang. Iaitu next topik ya. Fahamkan betul-betul cara kiraan yang pemfakturan kali ni. Kita ada 2 tips, iaitu tip pertama, cari CV letak dekat luar. Kalau tak boleh, kita cari nombor yang boleh kuasakan 2 dia. Macam ni, yang soalan A mula-mula kita cari CV letak dekat luar, tak boleh. Lepas tu kita guna kaedah nombor 2, kita cari yang CV boleh kuasa 2, iaitu nombor 1 boleh kuasa 2. Lepas tu dia jadikan bentuk macam C. C ni kita boleh 1 tambah 1 tolak. Begitu sahaja. Okey, gua harap kamu faham kali ni. Jumpa lagi topik akan datang. Salam.